insya-Allah akan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Okey. Yang ketiga. Itu dah dua dah. Yang ketiga. Yang ketiga ini tuan-tuan sekalian baik. Yang ketiga ni ada seorang lelaki jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depan Nabi dia kata, "Ya Rasulullah, inni la uhibbuka." Ya Rasulullah, aku sangat cinta kepadamu ya Rasulullah. Sehingga setiap masa aku ingatmu ya Rasulullah. Kalau satu hari aku tak tengok muka Tuhan, saya rasa gelisah. Tetapi sudah datang kepada aku ketika aku dah mula tua ni, ada satu kebimbangan. Dalam dunia barangkali kot mana pun aku boleh jumpa Tuhan ya Rasulullah. Tapi di akhirat besok sudah tentu syurga aku, kalau masuk syurga lah, lebih bawah daripada syurga yang engkau bakal duduk ya Rasulullah. Kan syurga itu banyak lapis. Ada 7 lapis. Sudah tentu Nabi SAW duduk lapis paling tinggi. Nak dikira perbezaan amal kita dengan Nabi jauh lah tuan-tuan sekalian. Jadi syurga aku nanti akan lebih rendah daripada syurga tempat kamu duduk ya Rasulullah. Macam mana? Dia sudah rasa risau lepas mati nanti. Semasa hidup bolehlah, lepas mati nanti. Jadi bila dengar rentihan daripada sungutan daripada lelaki tadi, Nabi SAW pun diam. Nabi tak jawab. Nabi tak tahu jawapan macam mana. Sebab kita beriman dengan syurga itu bertingkat-tingkat. Prestasi kita di dunia ini akan menentukan kita syurga grade berapa. Grade 1 ataupun grade Firdausil A'la. Syurga paling tinggi adalah Firdausil A'la. Di dunia ni pun kita dah rasa keselesaan yang berbeza-beza kalau masuk hotel. Ni hotel 1 bintang, ni rumah rehat. Hotel 5 bintang, 6 bintang, oh, Masya Allah. Macam-macam. Itu hotel dekat dunia. Di akhirat besok syurga, Masya Allah. Nabi SAW tak tahu nak jawab apa dengan orang ni. Maka turunlah wahyu menjawab persoalan ini. Surah An-Nisa ayat 69 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Bermaksud demi nak menjawab jawapan kepada lelaki ni, sehingga Allah turunkan ayat surah An-Nisa ayat 69. Bermaksud barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, orang ini nanti akan hidup bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, termasuklah para nabi. Ada lagi satu hadis sekalian, Nabi sebut gini. Nabi sebut, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat aku akan masuk dalam syurga. Kalau hadis itu berhenti di situ, full stop, noktah di situ, kita senang hati dan boleh tidur lena. Tak payah buat sambutan Maulid Rasul. Sebab semua umat aku akan masuk syurga, kata Nabi SAW. Cuma masalahnya ialah hadis itu tidak berhenti di situ. Hadis itu disambung illa man aba, kecuali ada yang tak nak masuk syurga. Pelik sahabat Nabi. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tak nak masuk syurga ni? Pelik kan tuan-tuan sekalian? Kalau saya tanya daripada Pekantul Intan sampai ke Simpang 4, sampai menghala ke Bangan Datuk, setiap orang Islam yang saya tanya di tepi-tepi jalan, satu soalan, tuan nak masuk syurga ke neraka? Saya yakin atas nama dia Islam, dia akan jawab satu jawapan yang standard, nak masuk syurga. Walaupun orang itu sembahyangnya hanya pergi masjid sembahyang Jumaat je, pun nak masuk syurga. Walaupun orang itu yang sepatutnya sembahyang 5 waktu sehari semalam, dia sembahyang 2-3 kali je, nak masuk syurga. Walaupun orang itu sebentar tadi beratur di kedai nombor ekor nak beli judi, tetap nak masuk syurga.
walaupun dalam poket dia masih ada duit rasuah, baru ambil tadi, nak masuk syurga juga. Walaupun orang itu dalam akaun hari ini, ada wang-wang riba, nak masuk syurga juga. Walaupun yang saya jumpai nanti wanita-wanita yang tak pakai tudung, nak masuk syurga juga. Walaupun orang itu di rumah dia membentak-bentak suaminya, tak taat pada suaminya, nak masuk syurga juga. Walaupun yang saya temui itu adalah suami-suami yang tidak bertanggungjawab, hanya baik di masjid tetapi kasar di rumah dengan anak dan isteri, nak masuk syurga juga. Kan semua nak masuk syurga. Tetapi bila Nabi SAW kata ada yang tak nak masuk syurga, pelik sahabat Nabi. Sahabat Nabi kata, "Wa man ya'ba Rasulullah?" Siapa yang tak nak masuk syurga ini ya Rasulullah? Nabi kata, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaati aku masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Orang yang tidak taat, patuh kepadaku, dialah orang yang enggan nak masuk syurga. Itu nombor 3. Nombor 4. Nombor 4. Nombor 4 ni saya ringkas, saya tak bacalah nas hadis, nanti tak sempat habis. Nombor 4 ini tuan-tuan sekalian, baik. Nombor 4 ini mudah, iaitu husnul khuluq yaj'aluka rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Mereka yang berakhlak baik akan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku sayangi dan paling dekat tempat duduknya nanti selepas hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tuan-tuan, dalam Al-Quran yang kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada dalam walaupun satu ayat memuji rupa bentuk badan Nabi SAW. Tak ada. Dalam Quran tak ada satu ayat pun yang memuji rupa bentuk Nabi, badan Nabi SAW. Tak ada dalam Quran. Dalam hadis ada menceritakan bentuk badan Nabi. Nabi SAW tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu pendek. Kalau dia berdiri dengan sama-sama dengan orang yang tinggi, tak nampak pendek sangat. Tapi dia bila berdiri bersama dengan orang yang rendah-rendah, taklah tinggi sangat. Nabi SAW, dia taklah terlalu buncit, tak terlalu gemuk. Rambutnya itu tidaklah terlalu lurus dan tidaklah terlalu kerinting. Yang ini kita tak mampu nak buat, tuan-tuan sekalian. Itu sebab itu adalah kurniaan Allah kepada Nabi SAW dari sudut fizikal. Allah tak pernah puji yang itu. Tetapi Allah puji apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang Nabi dipuji dalam Quran adalah ayat, wahai Rasulullah, engkaulah yang mempunyai akhlak yang agung. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena faham apa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hari ini saya selalu pergi ceramah, kalau di masjid dan surau, maghrib, isyak, macam ustaz pakai jubah. Tapi hari ini saya fikir-fikir ada pakai baju apa? Nak pakai baju apa hari ini? Sebab di dewan terbuka agak-agaklah tawakal ala Allah, pakailah baju Melayu. Rupanya ramai yang lawa-lawa pakai baju Melayu. Saya tidak keseorangan lah. Waktu lain saya pakai serban macam anak-anak, pakai jubah. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW datang kepada kita. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, ada yang dipanggil sebagai sunnah tashri'iyah, sunat yang disyariatkan, dan kita kena buat dan kita kena ikut. Ada perkara-perkara yang Nabi SAW makan, minum, pakai dipanggil sunnah ghairu tashri'iyah, sunat yang tidak disyariatkan, sebab atas sifat Nabi SAW sebagai manusia. Itu kena faham. Termasuklah jubah. Jubah termasuk dalam sunat yang tidak disyariatkan. Sebab yang pakai jubah zaman Nabi bukan Nabi SAW seorang saja, termasuklah Abu Lahab tadi ni. Bezanya adalah akhlak.
Nabi SAW pakai jubah, mulutnya baik, suka tolong orang, menepati waktu, janji ditunaikan. Jubah campur dengan akhlak. Abu Lahab pakai jubah juga, tapi dia tipu orang, dia makan rasuah, dia suka menekan orang lain, dia menzalimi orang lain. Maka jubah itu kita pakai sebab Nabi SAW suka pakai, dan kita kena hiasi dengan akhlak Nabi. Jadi tak molek sekiranya saya pakai serban, saya pakai jubah, kemudian saya sakitkan hati orang. Itu bukan jubah akhlak Nabi, tapi itu jubah akhlak Abu Lahab dan Abu Jahal. Sebab itu saya sangat setuju kita pakai jubah, pakai serban, kita terpelihara sebagainya. Kadang-kadang kita nak laju naik kereta, tuan-tuan sekalian, dah lambat dah ni. Laju naik kereta kadang-kadang nakal jugalah, saya polis tak ada dah. Potong double line, clear depan tu kosong, nak cepat, pakai kopiah putih, letak dulu kopiah, potong. Untuk menghormati. Yang jahat-jahat tak pakai kopiah, kecuali pergi mahkamah je. Pergi mahkamah baru cari kopiah, itu pun sengit sana sengit sini. Kopiah, jubah, serban tanda orang baik-baik. Dan amat tidak molek kita pakai jubah serban tapi akhlak tak baik. Itu jubah ala Abu Lahab, bukan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, akhlak. Akhlak itu kita kena jagalah tuan sekalian. Ini pun saya cakap berlapik juga. Tak ada rugi kita berakhlak baik tuan sekalian. Walaupun dengan kucing, dengan tumbuh-tumbuhan, itu cantiknya syariat Nabi SAW. Dengan kucing, sebab kucing ada orang masuk neraka. Sebab kucing je. Dikurungnya kucing sampai tak makan. Sebab anjing orang boleh masuk syurga. Ya Allah, Ya Rahman. Dan kucing ni dia ada dia punya insting dia, sensor dia. Kalau tuan-tuan baik dengan kucing, pergi mana-mana kedai makan, kucing yang tak kenal kita pun dia akan berkeliling. Dia suka cium-cium kaki kita. Dia tahu kita suka kucing. Kalau kita jenis bengis kucing pada kucing, dia belum jumpa kita, dia hanya dengar bunyi motor kita nak balik rumah pun dia ada perkeliaran lari. Betul sekali, itu akhlak. Jadi saya mengharapkanlah, saya menasihatkan diri saya, kalau akhlak dah baik, kita tingkatkan lagi. Kalau ada, ialah tuan-tuan, kita tak boleh nak kata orang kecuali kita dapat teropong diri kita sendiri. Kita tak sempurna. Isteri ada akhlak yang perlu diperbaiki, suami ada akhlak yang perlu diperbaiki. Kita sama-samalah perbaiki, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Okey, seterusnya. Dah nombor berapa dah ni? Pis nombor pira ya? Pis 5. Okey, 6 lah. Nombor 5 ke ya? Terima kasih. Tak faham kan saya tanya nombor berapa? Ini masuk nombor 5. Yang ini tuan-tuan sekalian, yang ini Nabi SAW sebut dalam hadis, ana, kata Nabi, ana wa kafirul yatim fil jannati wa asyara bis subabati wal wusta wa farraja bainahuma. Aku dan juga anak yatim, aku dan juga orang yang menjaga, mengambil perhatian kepada anak yatim. Nabi tunjuk asyara bis subabati wal wusta. Nabi SAW tunjuk dua jari tangan, subabah dan wusta yang tengah. Dan Nabi tunjukkan wa farraja bainahuma. Nabi renggangkan sedikit. Nabi kata, orang yang mengendalikan, mengambil berat anak yatim dalam syurga besok duduk sekali, tuan-tuan. Duduk sekali. Jadi kita tengok dalam masyarakat kod-kod ada anak yatim. Anak yatim, tuan-tuan, dia bukan asnaf zakat. Selalu kita silap. Anak yatim bukan asnaf zakat. Sebab barangkali dia anak yatim tetapi bapa dia dulu meninggal kaya. Cuma dia belum cukup umur nak mengendalikan harta ayah dia. Tapi dia kurang bukan duit, kurang kasih sayang. Jadi kalau ada di kalangan kita anak yatim, bantulah.
Kalau tak ada di sini pun anak yatim ramai. Saya dengan isteri saya, kita ni anak 4 orang. Seorang je yang lelaki, 3 orang semua perempuan. Jadi yang lelaki ni duduk di Malaysia. Kita mengharapkan anak kita mati syahid sebenarnya, tuan-tuan. Tapi di Malaysia ni aman damai, tak ada perang. Jom kita pakat-pakat kumpul duit sikit-sikit, kita ambil anak yatim Palestin. Ramai anak yatim, bapa meninggal dalam medan perang lawan Israel. Dan ulama Palestin membuat satu fatwa, anak-anak Palestin tak boleh bawa keluar, kerana dia nanti ganti ayah-ayahnya lawan Israel. Orang luar macam mana nak buat? Ambil mereka sebagai anak yatim, bantu dia. Satu ketika saya naik kereta nak pergi kuliah maghrib dengan anak-anak sekali. Dalam berita pukul 7, dulu ada berita pukul 7 petang, ada siri pengeboman di Gaza. Dalam situ dalam berita itu menyebut ramai meninggal adalah di kalangan anak-anak. Maka anak saya nombor 3 petah sangat bercakap ketika itu. Habis-habis dia kata, entah-entah abang adik meninggal dunia. Abang yang mana? Saya terlupa. Rupanya dia dengar berita tu, dia risau abang dia yang di Gaza meninggal dunia. Anak yang sulung ni ada pun sebelah, dia teringat yang itu. Jadi kadang-kadang kalau kita beli baju raya, anak kita 4 orang, seorang sepasang baju, belilah untuk yang ke-5 pasang untuk anak kita. Tapi bukanlah baju lah, kita hantar duit ke sana. Masya Allah, kalau hari raya dia hantar kepada saya tulisan je lah, ucap hari raya juga. Sehinggalah satu ketika arwah mak meninggal 2 tahun lepas, arwah mak saya meninggal, dia tulis surat ucap takziah. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau boleh biayai anak yatim di Malaysia ataupun kalau di luar negara, kalau boleh ambil yang aman Palestin punya anak-anak. Begitu juga tuan-tuan sekalian. Tapi kalau saya sebut ini tak apa popular lah. Kalau kita membela anak yatim, duduk dengan Nabi SAW dekat dalam syurga. Begitu juga dengan emak-emak anak yatim. Itu yang saya kata tak berapa popular tu. Emak-emak anak yatim. Siapa emak-emak anak yatim? Adalah janda dan ibu tunggal, bukan bapa tunggul. Ibu tunggal. Membiayai bukan mengambil berat, bukan mesti kahwin, keperluan-keperluan dia dan sebagainya lah. Boleh tuan-tuan sekalian? Anak yatim okey ustaz, ibu yatim nanti dulu. Itu nombor 5. Nombor 6. Nombor 6 ni tuan-tuan sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis, man kana lahu ukhtani, kalau dia mempunyai ukhtani, 2 orang saudara perempuan, adik-beradik perempuan, sama ada kakak ataupun adik, 2 orang, ataupun ibnatan, ataupun dia mempunyai 2 orang anak perempuan, dan fa ahsana ilaihima ma suhbatah, dia berbuat baik kepada adik perempuan atau adik-beradik perempuan yang 2 orang ini, ataupun anak perempuan yang 2 orang ini, kuntu ana wa huwa fil jannah, dia dan juga aku, kata Nabi SAW, seperti anak yatim tadi. Nabi tunjuk 2 jari, Nabi renggangkan sedikit, dalam syurga nanti aku hidup dengan orang ini, kalau dia berjaya mendidik, menjaga, memelihara 2 orang adik perempuannya atau kakak perempuannya, dan juga 2 orang anak perempuannya. Sebab ketika itu Arab jahiliyah tak suka kalau para ibu melahirkan anak-anak perempuan. Sampai hari ini kadang-kadang masih terkesan tu. Dia apa? Graf dia punya kegembiraan. Kalau anak lelaki dia lebih gembira daripada dapat anak perempuan. Sedangkan orang perempuan mempunyai tugas yang amat besar, membesarkan generasi akan datang. Apa buktinya tuan-tuan sekalian? Di hadapan saya, rasanya orang perempuan lebih majoriti daripada orang lelaki.
Dua soft dia ambil. Kita dah terpelanting ke tepi-tepi ni. Masya Allah. Dan kalau nak buat andaian, banyaklah andaian. Barangkali tempat sini ramai ibu-ibu tunggal. Barangkali. Ataupun memanglah tabiatnya di mana-mana pun orang perempuan rajin mengaji. Tahniah, rajin mengaji, alhamdulillah. Bagus. Dan saya ucapkan tahniah kepada suami-suami di tempat sini. Mesti bagus punya khidmat isteri kepada tuan-tuan kerana mereka rajin mengaji, insya-Allah. Baik. Itu nombor 6. Nombor 7. Dan habis dah tuan sekalian. Nombor 7. Nombor 7 yang saya mukadimahkan tadi itulah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Nabi sangat suka untuk bertemu dengan rakan-rakan Nabi macam kita ni lah. Dan Nabi kata, dan sahabat ketika itu tanya, ya Rasulullah, nanti yang mati berkumpul dalam padang mahsyar bukan kita je. Bermula daripada Nabi Adam dulu sampailah bayi yang terakhir sebelum kiamat, kumpul sekali berapa bilion lah kita tak tahu. Tetapi bagaimana Rasulullah boleh kenal itu umat-umat dia? Macam mana boleh kenal? Kalau duduk di kampung orang Jawa, semua masyarakat orang Jawa tiba-tiba masuk orang Jepun seorang. Kita kenal lah, ini orang Jepun ni, bukannya orang sini. Tapi kalau saya masuk masyarakat tuan-tuan kenal lah, saya orang luar sebab tuan-tuan selalu jumpa. Tapi ikut muka lebih kurang sama. Saya kenal mana orang Jawa, mana orang bukan Jawa. Tandanya adalah tengok hidung masing-masing. Yang pesek-pesek itu keberangkalian besar orang Jawa. Yang mancung-mancung itu orang Yaman tu. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi sebut apa? Nabi buat satu perbandingan. Kalau kamu ada sekumpulan kuda yang begitu banyak, tiba-tiba di kumpulan kuda yang begitu banyak itu adalah beberapa kuda yang semuanya, yang kuda lain adalah duhmun, semua hitam-hitam belaka. Tetapi ada sekumpulan kuda kulitnya hitam, cuma dua kaki di hadapannya ada bulu-bulu putih dan juga di dahinya ada bulu-bulu putih. Maka orang kuda itu akan dikenali, dia bukan kuda yang lain, ini adalah kuda aku punya. Begitu juga nanti tuan-tuan sekalian, begitu juga nanti di akhirat kita akan dikenali berdasarkan bekas-bekas wuduk kita. Bekas-bekas wuduk kita. Anggota-anggota wuduk ni tuan sekalian, patutlah kalau ikut hukum akal, kalau kita kentut, basuhlah tempat kentut tu. Tapi kalau kita kentut, ini kentut yang tak keluar cair tuan-tuan. Kalau kentut terkeluar cair itu kena basuhlah. Ini kentut keluar angin, bukan angin, kadang disertai dengan bau sekali dan bunyi. Jadi dalam hal ini wuduk kita habis, kena basuh dah tempat tu. Jangan buat fatwa pelik-pelik lah tuan-tuan sekalian. Sekarang ni ramai orang buat fatwa pelik-pelik. Ambil wuduk, pijak tarik cicak, batal wuduk. Itu pelik tuan-tuan sekalian. Anak kita kafar pun boleh jawab. Oh, jangan berani-berani tuan-tuan sekalian. Jangan berani-berani. Saya yang paling takut kerja dengan Jabatan Mufti. Mereka mula awal dulu 1997 saya masuk Jabatan Mufti. Dah masuk berapa 20 tahun lebih saya kerja di Jabatan Mufti. Mula daripada Tan Sri Harusani almarhum sampai Mufti yang terbaru, Datuk Wan Zaidi Wan T. Umur mereka sebaya tuan-tuan sekalian. Umur Mufti sekarang 82 juga. Perkara yang paling saya takut sekali waktu mula-mula kerja dulu ialah, yang lain-lain tu okey, buat kertas kerja Mufti, buat kajian hukum, buka kitab, bolehlah sikit-sikit. Yang paling takut adalah dia suruh saya pergi soal jawab agama live tiap-tiap hari Jumaat. Itu paling takut. Ingat lagi, kali pertama saya minta pergi, orang turu malam tu, tak tidur malam tu. Baca kitab Matlab Badran tak apa nak kena, baca kitab Radul Talibin tak apa nak kena, baca kitab itu tak kena, baca, sebab kita dah mula gelabah dah. Tengah malam berpeluh-peluh nak nunggu besok pagi tu. Sebab soalan live, bukan ditapis-tapis, tak. Kita tak tahu dia akan soal tajuk apa tuan-tuan sekalian, tak tahu.
Lebih-lebih lagi bila nak masuk pilihan raya. Soalan killer punya. Memang tuan-tuan sekalian, kita tak ingat semua. Kita tak ingat, kita tak ingat semua tuan-tuan sekalian. Tetapi ialah kena hadap jugalah. Jadi jangan buat fatwa pelik-pelik tuan-tuan sekalian, sebab soalan kita tak tahu dan didengar oleh satu negeri Perak. Sekarang ini bukan satu negeri Perak, satu dunia. Sebab dah ada FB, orang boleh ikuti. Dari Kelantan, dari Terengganu, daripada Sabah, daripada Qatar ada. Tak tahulah, daripada tengah malam ke apa ke. Hantar ke soalan WhatsApp, macam-macam. Ada yang soalan-soalan yang boleh saya jawab. Ada soalan tak boleh nak jawab. Ada satu soalan tuan-tuan saya tak boleh nak jawab sebab tak tahu taswir masalah. Ustaz, boleh tak kita makan, halal ke haram makan siput godang? Tuan tahu siput godang? Saya tak tahu. Sebab di Bangan Datuk mana ada bendang, mana ada sawah, yang ada kelapa. Saya tak tahu sebab bukan semua siput haram. Sebab siput sedut boleh makan. Tak semua siput halal. Sebab siput babi tak boleh makan. Siput juga. Dia ni masuk kem babi ke kem sedut? Saya kata saya minta tangguh, saya tak tahu. Bukan mengaib pun kita tak tahu. Orang ngerti lah. Terus terang je lah. Sehingga saya buka kitab. Rupanya ada dalam kitab-kitab lama. Dia tulis sifat siput godang. Agak-agak tuan-tuan, halal ke haram? Kan ada yang haram kata yang halal. Satu halal ke haram, satu sanggup ke tak sanggup nak makan. Itu dua cerita lah. Rupanya memang ada perbahasan dalam kitab-kitab lama. Ada dua pandangan. Ada yang mengharuskan, ada yang tidak mengharuskan. Pilihlah nak makan mana. Kalau sanggup nak makan. Itu contoh. Jadi nak keluarkan fatwa pelik itu. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hal ini kita balik pada ni tadi, ialah sekalian, kita ambil wuduk dengan sempurna. Tanda-tanda wuduk itulah yang akan memperkenalkan kita bahawa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggota yang kita basuh itu anggota yang memang terdedah. Sebab itu bila kita kentut, keluar angin, keluar bau, tapi tak keluar barang, kita tak payah basuh tempat kentut tu. Kan kita tutup tempat kentut tu. Jadi kita wuduk di 6 anggota wuduk berkenaan. Itu yang ke-7. Baik. Yang ke-8, alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama mendapat syafaat aku adalah orang yang paling banyak berselawat. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang. Nak tambah-tambah lagi tu banyak selawat, banyak jenis tu. Selawat asy-syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, hingga akhirnya. Cuma pesan saya, nak amalkan apa-apa selawat, kena semak dengan ustaz-ustazah dulu. Sebab dari radio selalu orang tanya, Ustaz, boleh tak saya amalkan selawat syifa? Saya tanya balik, cuba pun baca dulu selawat syifa macam mana. Dia pun baca. Bacanya dah tonggang-langgang. Selalunya orang hanya akan menghafal apa yang dia dengar, tetapi tidak yang dihafal daripada semakan. Jadi tonggang-langgang. Tuan-tuan nak amalkan, tak ada masalah, amalkan, tapi semak dulu. Selawat syifa, selawat tafrijiyah, selawat ibrahimiyah yang kita baca dalam solat. Banyak jenis selawat. Amalkan. Sambil-sambil buat kerja, amalkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa-apa juga selawat, insya-Allah. Dan guna selawat ini adalah kita nak dapatkan syafaat Nabi. Dan bagi saya di dunia ini, guna selawat ini adalah untuk kita ada hubungan. Kalau handphone ni tuan-tuan sekalian, pergi mana-mana tidak ada line,
Udah macam gelabah dah. Ajak anak-anak pergi cuti, tanya dulu, Abi, di situ ada tak line talian? Maknanya kita sentiasa, apa orang putih kata, connected. Ada line. Kalau tak ada line pun minta kawan punya line, tompang. Selawat ini umpama itu, tuan-tuan sekalian. Line kita dengan Nabi SAW, line kita dengan perjuangan Nabi SAW. Guru saya, Syekh Profesor Dr. Isa Ma'asrawi. Dia ni masih hidup hari ini. Dia Syekhul Muqari daripada Mesir. Sempatlah saya semak dengan dia, contohnya bacaan Quran Fatihah. Satu hari dia ditanya oleh anak murid dia, Syekh, boleh tak bagi gambaran kepada kami bagaimana hubungan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Quran? Macam mana dia buat sehingga mereka menjadi umat yang kuat? Mudah saja jawab Syekh. Umpama kamu dengan handphone hari ini. Bagaimana kita rapat betul dengan handphone ni? Kalau pergi kerja tertinggal handphone, sanggup patah balik habis. Itulah sahabat dulu-dulu. Baik, itu yang ke-8 ni. Yang ke-9 last. Pada ke 11 boleh tuan? Sikit lagi, sejengkal lagi. 11 kita berhenti. Last. Boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Ini last. Satu hari Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Ketika itu, last ini tuan-tuan, saya nak ajar satu doa. Biarlah menjadi buah tangan saya kepada tuan-tuan. Satu doa, amalkanlah. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Ta'ala. Dan saya pun dapat share sikit-sikit lah. Satu hari Nabi SAW masuk masjid. Ketika itu ada Abu Bakar, ada Umar masuk masjid. Ketika itu seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud sedang solat. Ketika solat, Ibnu Mas'ud solat sunat seorang-seorang. Dia baca selepas surah Al-Fatihah surah An-Nisa. Kalau kita sembahyang sunat seorang-seorang di rumah, nak sembahyang macam mana panjang sekalipun, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau kita sembahyang jemaah di masjid, Pak Imam pun lebih tahu daripada saya, jangan panjang-panjang sangat. Sebab di belakang kita ada orang gaul tu, tak boleh berdiri lama-lama. Ada orang sakit perut, anak-anak nak pergi sekolah, subuh-subuh lagi lah. Kalau waktu subuh lambat masuk, 6 suku, 6.20 baru masuk, imam jangan baca panjang-panjang. Nanti yang kerja kerajaan nak ngantar anak dulu, nak ngantar nursery, baca ringkas-ringkas. Tapi kalau di rumah baca panjang mana sekalipun, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, sila. Sembayang seorang-seorang tak apa. Jadi Ibnu Mas'ud sembayang, dia baca surah An-Nisa sampai kepada ayat yang ke-100. Kemudian Ibnu Mas'ud selesai sembahyang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas sembahyang, Nabi sebut, Nabi tak sekali sembahyang, Nabi sembang dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi Nabi sebut dengan suara yang agak ni, lepas sembahyang dan yang agak tinggi, Nabi kata, sal tuqtahu. Wahai Ibn Mas'ud, minta terus, nescaya kamu akan diberi oleh Allah Ta'ala. Minta terus. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW beritahu Abu Bakar dan Umar tadi, kalau kamu nak dengar Quran seperti mana diturunkan kepadaku, dengarlah bacaan Ibnu Mas'ud. Bacaan Ibnu Mas'ud tepat seperti mana Quran turun kepada Nabi SAW. Ini pujian Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud tak dengar pujian Nabi tu. Besok pagi Abu Bakar awal pagi jumpa dengan Ibnu Mas'ud. Mengapa Abu Bakar nak jumpa dengan Ibnu Mas'ud? Sebab Abu Bakar nak beritahu berita gembira pujian Nabi tadi ni. Ini hebat sahabat ni. Dia suka sampaikan pujian Nabi kepada sahabat. Beza dengan kita. Kalau orang itu puji orang lain, kita berat mulut nak sampaikan kepada dia.
Sebab kita tak nak dia lebih hebat daripada kita. Beza dengan Abu Bakar. Abu Bakar jumpa dengan Ibnu Mas'ud liyubashshirahu, untuk mengembirakan Ibnu Mas'ud terhadap pujian pada Nabi SAW tadi ni. Kemudian dia dah bagi tahu, Abu Bakar pun mula nak korek rahsia. Wahai Ibnu Mas'ud, apa yang kamu doa tadi tu? Yang malam tadi apa yang kamu doa? Sehingga Nabi janji, engkau minta, Allah akan kabulkan. Cerita kat kami, apa ya doa yang kamu minta selepas sembahyang malam tadi, yang confirm dimakbulkan oleh Allah atas apa yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Ini doa dia, tuan-tuan. Doanya ialah barangkali tuan-tuan nanti tak dapat nak. Saya akan sharekan yang ini kepada siapa ya? Tak kira nanti siapa-siapa lah bagi nombor, saya akan sharekan doa ini pada Tuan Qadi pun tak apa. Nanti saya bagi pada Tuan Jamil. Doa tu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. 3 permohonan. Allahumma, wahai Tuhan, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu, imanan, iman, la, tidak, yartad, tidak murtad, iman sampai mati, imanan la yartad. Pertama. Yang kedua, wa, dan na'iman, majid an-na'im, na'iman, nikmat-nikmat, la yanfad, yang tak putus-putus. Allah beri nikmat, kita mohon Allah beri nikmat kepada kita yang la yanfad, yang tak putus-putus. Itu nombor 2. Wa, dan murafaqata Muhammadin. Murafaqata Muhammadin maksudnya duduk sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam a'la jannatil khuldi. A'la, tertinggi syurga al-khuldi. Maknanya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga yang tertinggi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat doa tu, tiba-tiba Omar pula datang. Tadi Abu Bakar, Omar pula datang. Mengapa Omar datang? Sama tadi nak bagi khabar gembira kepada Ibnu Mas'ud. Satu lagi dia nak korek apa doa tadi ni. Maka Ibnu Mas'ud kata, aku dah bagi dah pada Omar tadi ni, pada Abu Bakar tadi ni. Tak payahlah aku ulang, kamu minta dengan Abu Bakar. Itulah tuan-tuan sekalian, doa yang boleh kita amalkan insya-Allah. Jadi ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang tak payah keluar modal yang banyak, boleh dilakukan oleh semua kita, lelaki, perempuan, tua, muda, dan boleh kita buat pada bila-bila masa. Cuma terpulang kepada kita, nak ke tidak, malas ke rajin, itu sahaja. Maka habislah tuan-tuan sekalian, saya berapa dan maaf terlewat setengah jam lebih sikit. Sepatutnya berhenti 10.30 tadi, dan saya menunaikan janji pada tuan-tuan, saya dah kongsi 9 perkara ni, dan kita doa kita semua ini dikumpul dalam syurga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kitab Ahwalul Qiyamah, kegawatan kiamat, hadis sahih, sampai nanti kita di padang mahsyar, kita akan digiring, akan dipimpin masuk, kemudian kita akan melintas titian sirat. Titian sirat itu di sini, hujung sana syurga, bawah neraka. Jatuh masuk dalam neraka. Mudah-mudahan kita lalu titian sirat itu seperti kilat lah. Sebab yang lalu atas itu macam-macam jenis manusia berdasarkan prestasi hidup dia di dunia dulu. Ada yang sepantas kilat, ada yang merangkak lepas juga, ada yang lepas juga tapi robak-rabik dia punya pakaian, ada yang baru selangkah terus jatuh. Terpulang pada rezeki masing-masing apa yang kita buat di dunia ni.
Mudah-mudahan kita ditakdirkan masuk dalam syurga, dan kita akan check in, letak dalam bilik sesuai dengan kita punya bilik lah. Tiba-tiba kita berhimpun, tengok, tak ada hamba Allah ni, sedangkan dia kawan baik kita di dunia. Dan kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhan, si fulan itu dulu sembahyang solat bersamaku di Masjid An-Naim, puasa dalam bulan Ramadan bersamaku, sama-sama tarawih, sama-sama iftar di Masjid An-Naim, majlis maulud begini, majlis ilmu ta'lim bersama-sama. Tapi hari ini tak ada, ya Allah. Apalah kiranya, ya Allah, dengan rahmat kasih sayang-Mu, kami mohon si fulan itu dikeluarkan daripada neraka untuk hidup bersama kami dalam syurga, dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu hati-hati nak pilih kawan, hati-hati nak pilih tempat, hati-hati pilih majlis. Jangan kita berlaku di Ipoh sana, majlis maulud Nabi elok, bertudung elok, tapi majlis lain dia pun dengan yoganya, dengan zumba apa semua tu. Habis jogging, makan di gerai, terserempak dengan ustaz. Kita pun tak kenal dia, sebab dia disuruh di masjid pakai bertidung likup. Di luar lepas jogging dengan ketatnya dan sebagainya, mana kita kenal? Dia menyerah diri. Ustaz kenal saya? Sudah. Selalunya saya cakap, mula-mula saya kenal rasanya, cuma tak perasan kat mana nak ambil hati. Saya lah mengaji kalau ustaz tu. Saya pun terkejut. Dia beritahu, kami baru habis jogging ni ustaz. Tak elok lah macam tu, tuan-tuan sekalian. Tapi yang lagi bagus tu, saya nak bayar, dia dah bayar dulu. Dia belanja. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, kita kekal istiqamah, majlis yang elok-elok, cari kawan yang elok-elok, tempat yang elok-elok. InsyaAllah nanti kita ada peluang. Kalau muka kita tak ada dalam syurga nanti, kawan-kawan kita ingat. Tuan-tuan, biar kawan kita ingat sebab ketaatan kita, bukan kawan kita ingat sebab kita belanja dia. Jangan. Sebab itu ulama' tasawuf dulu, kalau boleh kita jadi manusia ikhlas, kita tak cakap banyak, orang tengok muka kita ingat ketaatan. Dia tengok muka ustazah tu, dia teringat, aku tak sembahyang lagi rupanya. Dia tak cakap apa pun, sebab dia panggil aura ketaatan. Jangan kita jadi aura kemaksiatan. Tengok muka Mamat ni, aku tak boleh nombor ekor minggu ni lagi. Dan dia tak ajak pun. Jadi ada aura di situ, insya-Allah. Sebab itu kita tengok muka-muka ulama-ulama dulu-dulu, dia tak cakap banyak, tapi masuk dia punya aura tu. Aura ketaatan, ada gelombang dia, insya-Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Cukuplah tuan-tuan, saya berhenti di sini dulu. Dan insya-Allah saya doa sekali lagi, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, siapalah kami, ya Allah, kalau bukan kerana keampunan-Mu, ya Allah. Kami dipandang baik, kami dipandang mulia, kerana Engkau tidak mendedahkan keaiban kami kepada suami-suami kami. Kami tidak mengaibkan kami kepada isteri-isteri kami. Kamu tidak mengaibkan kami kepada anak-anak murid kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kami ini kecuali dengan keampunan dosa daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, apalah kiranya Engkau ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa kepada guru-guru, masyayikh kami, pensyarah-pensyarah kami, para pendidik kami, ya Allah. Dosa pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, anggota keluarga kami, ya Allah. Dosa jiran-jiran kami, ya Allah. Dosa ahli qaryah Masjid An-Naim ini, ya Allah. Dosa ahli kampung-kampung kami, ya Allah. Dosa sekalian muslimin dan muslimat, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Kalau ada di kalangan kami yang dibelenggu hutang, permudahkanlah pembayarannya, ya Allah. Kalau ada di kalangan kami yang merasa kesusahan, senangkanlah, ya Allah. Kalau ada di kalangan kami yang fakir,
kayakanlah ya Allah. Kalau ada di kalangan kami calon-calon neraka, tukarkanlah ya Allah kepada alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istiqamah dalam majlis-majlis ilmu, membela kebenaran ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhtim ajalana ya Allah bis sa'adah wa la takhtim alaina ya rahman bisyaqawa. Ya Allah, kumpulkanlah kami dalam syurga-Mu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami bersama Nabi Muhammad sallallahu dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan saya maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya. Tuan-tuan yang nak menyumbang kepada projek Quran dengan orang ASKI boleh lakukan sumbangan. Dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.